Dalam bab 4 ini, kami akan memfokuskan tentang topik pemantapan kesepaduan nasional. Pertama sekali, kita perlulah memahami erti konsep sebenar kesepaduan sosial. Oleh itu, kesepaduan sosial membawa maksud suatu keadaan yang aman, stabil dan makmur sejahtera yang wujud dalam sebuah masyarakat, terutama sekali yang berbilang etnik dan bangsa. Perkara ini biasanya berlaku disebabkan wujudnya kesepakatan sosial yang kuat dan sudah terbina untuk sekian lamanya. Dengan itu, kesepaduan sosial dapat dicapai melalui kegiatan dan pengalaman harian setiap individu di mana mereka boleh disatukan melalui perpaduan tidak kira kaum dan agama. Berikut menunjukkan graf perubahan kestabilan konflik dan kesepaduan sosial dalam negara Malaysia dan Sri Lanka dari tahun 1940 ke 2011. Graf di atas menunjukkan status keadaan kesepaduan sosial di negara Malaysia yang pada awalnya agak berterusan, namun semakin bertambah baik selepas tahun 1962. Manakala graf di bawah menunjukkan kesepaduan sosial di negara Sri Lanka, di mana keadaan menjadi lebih tegang dari tahun ke tahun. Oleh itu, apa yang kita dapat simpulkan ialah walaupun Malaysia sering dikritik kerana mewujudkan perlembagaan yang memberi keistimewaan kepada golongan bumi putera, namun demokrasi masih boleh diamalkan dan membenarkan perwakilan dari pelbagai parti politik mewakili kaum dalam Parlimen Malaysia. Berbeza pula dengan Sri Lanka yang masih berhadapan dengan konflik soal kebajikan dan keselamatan orang perlarian di pusat perlindungan kerajaan di negara itu yang menjadi permasalahan dari tahun 1940 sehingga ke hari ini. Berikut merupakan alat analisis atau alat pengukur bagi mengenal pasti tahap konflik dan kesepaduan sosial di dalam sebuah negara, yaitu dalam aspek struktur sosial, sejarah, dan biografi. Seterusnya, ini merupakan 3 lapisan perpaduan yang dapat membawa kita ke arah mencapai kesepaduan sosial. Pertama sekali ialah perpaduan. Ia membawa maksud penyatuan seluruh masyarakat agar setiap anggota dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama antara satu sama lain. Manakala, kesepaduan juga memberi maksud yang hampir sama, iaitu untuk saling bersatu padu untuk menjadi kesatuan yang utuh antara satu sama lain dalam setiap bangsa. Dengan itu, penyatu paduan antara masyarakat dapat dicapai. Namun hal-hal ini hanya dapat dicapai melalui usaha yang berterusan dari setiap golongan masyarakat demi mengelakkan sebarang konflik dan dapat bersatu padu dengan aman. Berikut pula merupakan ringkasan pengalaman negara Malaysia dalam mencapai kesepaduan nasional yang kukuh, namun saya akan bincangkan dengan lebih terperinci pada slide yang seterusnya. Malaysia dikatakan sebagai jigsaw puzzle kerana terdapat banyak negeri-negeri lain dalam Malaysia. Namun, semasa penjajahan British yang bermula pada tahun 1511, mereka telah menyatukan beberapa pusat iaitu Siam, Belanda, dan Britain. Dalam Malaysia juga, British telah menyatukan 3 bahagian negeri di Tanah Melayu iaitu Negeri Selat, Negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Lalu, mereka cuba menubuhkan Malayan Union pada tahun 1946, tapi ditentang atas beberapa sebab, seperti Malayan Union telah mengancam kedaulatan Raja-Raja Melayu. Selepas itu, setelah melalui puluhan perjanjian dan perbincangan, Malaysia akhirnya berjaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan meluaskan kesatuannya ke Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Dan disinilah titik permulaan kesatuan telah dicapai dalam negara Malaysia. Kesatuan terbentuk melalui integrasi beberapa titik pertemuan yaitu dari segi etnik, agama, parti politik, dan banyak lagi. Oleh itu, bentuk-bentuk penubuhan yang tertera dalam slide merupakan contoh cara Malaysia membentuk integrasi yang menyatu padukan setiap masyarakat tidak kira kaum dan agama. Seterusnya, saya akan membincangkan lebih lanjut tentang impak yang berlaku terhadap peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa yang menyebabkan kesatuan berpecah daerah itu telah menyebabkan berlakunya perubahan ungkapan dan haluan negara. Ungkapan yang sebelumnya iaitu kesatuan dalam kepelbagaian telah digantikan dengan perpaduan dalam kepelbagaian dan ianya telah diaplikasikan bermulanya rancangan Malaysia kedua dengan tujuan penyatuan sosial pada tahun 1971 sehingga 1975. Dalam kandungan rancangan Malaysia kedua, strategi pembangunan baharu juga menjelaskan di mana perpaduan negara adalah matlamat yang sangat penting
kerana kini Malaysia menitik beratkan tentang pembangunan ekonomi yang sangat berkait rapat dengan penyatuan sosial. Peristiwa 13 Mei 1969 yang telah berlaku 50 tahun dahulu dapat dijelaskan daripada beberapa aspek. Walaupun ianya tidak mempunyai ukuran objektif dan serius, hal demikian telah menyebabkan berlakunya peningkatan dan penurunan dari segi hubungan etnik dalam keadaan stable tension yang bermaksud tegang tapi tenang. Selain itu, Malaysia juga telah menjalankan usaha dalam membina Indeks Perpaduan Nasional iaitu IPNAS yang dijalankan pada 2017 dan juga 2018 bagi mengukur tahap keperpaduan dalam kepelbagaian. Topik seterusnya ialah perpaduan matlamat diidamkan. Perpaduan boleh ditakrifkan sebagai satu proses menyatukan masyarakat melalui pembangunan identiti dan nilai bersama. Malaysia adalah satu contoh negara yang rakyatnya berbilangan kaum dan bangsa, tetapi dapat hidup bersama secara aman. Dengan itu, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin mengatakan dalam slide ini, walaupun kita berhasrat untuk mencapai perpaduan, ia amatlah sukar kerana perpaduan ini sukar untuk diukur, dilihat dan berkekalan. Tetapi perpaduan dapat dilihat dalam keadaan detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Slide seterusnya ialah detik perpaduan berbanding dengan detik perbezaan. Detik perpaduan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Contohnya ketika kita bergaul di pasar malam, mengadakan majlis perkahwinan, memberi bantuan ketika bencana dan juga contoh lain. Seterusnya, topik detik perpaduan dari segi kesihatan. Apabila kita sakit, pastinya kita akan mengunjungi klinik ataupun hospital berdekatan supaya doktor dapat merawati kita dan kita juga dapat mengambil ubat. Dengan itu, semua rakyat tanpa mengira bangsa akan mengunjungi hospital ataupun klinik untuk mendapat perawatan. Begitu juga dengan pegawai yang bertugas, sama ada doktor, jururawat atau staf hospital yang lain, mereka akan memastikan pesakit yang datang akan diberikan rawatan. Ini menunjukkan detik perpaduan nasional yang harus dipelihara dan juga diraihkan. Contoh lain dapat dilihat dalam masa pandemik ini. Setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk mendapat vaksinasi percuma tanpa dikira bangsa ataupun agama. Slide seterusnya adalah detik perpaduan dari segi makanan. Perbezaan makanan mengikuti kaum ini digunakan untuk menyatukan kaum di Malaysia dan bukan dilihat sebagai satu batasan atau penghalang. Nasi lemak merupakan hidangan Malaysia yang digemari oleh semua kaum. Masakan Cina seperti char kway teow digemari oleh pelbagai kaum, termasuk Melayu dan India. Maruku merupakan hidangan India popular yang dinikmati oleh setiap kaum. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan oleh setiap rakyat Malaysia kerana makanan mempunyai kuasa untuk menyatukan orang ramai. Terusnya adalah detik perpaduan dari segi perkahwinan, street wedding. Biasanya kita akan menghadiri majlis perkahwinan saudara mara atau kenalan kita yang dijalankan di taman perumahan ataupun di dewan perkahwinan. Perkahwinan secara street wedding ini dapat dilihat dari segi menjemput jiran, kawan-kawan dan juga keluarga tanpa mengira agama, kaum dan bangsa ke majlis perkahwinan yang diadakan di taman perumahan. Oleh itu, ini menunjukkan detik perpaduan di mana semua orang dapat meraihkan perkahwinan bersama-sama walaupun berbeza kaum dan bangsa. Slide seterusnya adalah detik perpaduan dari segi sukan. Setiap rakyat Malaysia sudah biasa dengan nama pemain badminton terkemuka Malaysia, Datuk Lee Chong Wei. Walaupun Datuk Lee Chong Wei berbangsa Cina, semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan bangsa menyokong dan menyayangi Datuk. Ini dapat dilihat dalam sukan lain juga. Peminat menonton dan menggalakkan atlet tanpa mengira kaum dan bangsa kerana atlet itu bermain untuk negara bukan untuk diri sendiri. Seterusnya adalah detik perpaduan dari segi sukan bola sepak.
Perlawanan bola sepak adalah antara satu daripada saat dan detik perpaduan yang jelas dapat dilihat di kalangan rakyat Malaysia apabila semua orang tanpa mengira kaum dan bangsa memenuhi stadium bagi menyokong pasukan masing-masing. Tanpa melihat pasukan, mereka terdiri daripada kaum ataupun bangsa berlainan ataupun tidak. Budaya ini harus diteruskan dan diterapkan dalam setiap generasi agar ia menjadi alat perpaduan. Akhir sekali kepada subtopik detik perbezaan pula. Detik perbezaan memainkan peranan penting dalam menjamin perpaduan ini. Detik perbezaan ialah perkara yang membezakan antara kita dengan orang lain di sekeliling kita, terutamanya budaya bangsa Malaysia. Perbezaan ini perlu dilihat daripada aspek positif untuk mengukuhkan lagi perpaduan dan hubungan antara kaum. Satu-satunya contoh detik perbezaan boleh dilihat dari segi sambutan perayaan. Detik perbezaan dalam sambutan perayaan di Malaysia amat ketara, memandangkan sambutan perayaan sering dikaitkan dengan budaya setiap agama. Namun, karena setiap budaya dan agama mempunyai ciri-ciri yang berbeza, ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ancaman kepada perpaduan negara. Seterusnya, pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia adalah salah satu kebanggaan negara. Walaupun Malaysia penuh dengan kepelbagaian, kita tetap dapat bersatu padu tanpa pertumpahan darah selepas tragedi Mei 13, 1969 yang telah membuka mata rakyat dan negara atas kepentingannya kita semua bersepadu. Berbalik kepada definisi, kesepaduan merupakan satu bentuk hubungan masyarakat yang aman, stabil, dan sejahtera walaupun wujudnya perbezaan antara mereka. Wujudnya harmoni adalah disebabkan rakyat yang utamakan kesepakatan sosial antara satu sama lain. Kesepaduan adalah faktor yang penting dan positif dalam pembentukan keutuhan negara, sebagai contohnya Malaysia. Walaupun Malaysia dikira kecil dalam aspek teritori, Malaysia masih aman walaupun wujudnya kepelbagaian dalam kalangan rakyatnya. Dan perbezaan-perbezaan ini dapat dipisahkan kepada 9 kategori, yaitu ethnicity, contohnya Bumiputra, Cina, India; agama, contohnya Islam, Kristian, Buddha; kelas sosial, klasifikasi pendapatan contohnya B40, M40, T20; pendidikan, SPM, diploma degree; bahasa Melayu, Inggeris, Cina; jurang generasi X, Y, Z; ruang atau bandar desa dalam aspek teritori contohnya Timur dan Barat Malaysia; politik federalisme contohnya demokrasi; dan jantina, lelaki atau perempuan. Dan kategori terakhir yang berfungsikan seperti tulang belakang kepada kategori yang lain adalah media. Media merupakan satu medium untuk penyebaran kesedaran atas kesatuan dan kesepaduan dalam hidup bermasyarakat. Dari surah Ali Imran 103, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu semasa zaman jahiliah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kesepaduan sosial dalam aspek politik federalisme dapat dilihat daripada contoh artikel yang terpapar, iaitu Pakatan Harapan yang dulu merupakan pembangkang dapat menjadi kerajaan tanpa pertumpahan darah. Ini menunjukkan penyokong Pakatan Harapan mempunyai kesepaduan yang kuat untuk membentuk kerajaan. Kesepaduan sosial dalam aspek bahasa pula adalah melalui komunikasi. Menguasai bahasa-bahasa lain mampu menggalakkan pertuturan antara masyarakat. Oleh itu, tiadalah perpecahan kaum. Sampai ke hari ini, bahasa ibunda Malaysia iaitu bahasa Melayu dapat menyatupadukan semua kaum di Malaysia.
impak kesepaduan maupun negatif atau positif adalah sangat kuat. Contohnya, penguasaan bahasa Mandarin menunjukkan bahawa ia alasan semata-mata untuk mengutamakan pekerja Cina lain. Jikalau hal ini diteruskan, lambat laun masyarakat Malaysia akan mula berpecah dan hidup berkelompok, dan ini sama sekali akan merosakkan kesepaduan sosial di Malaysia. Manakala kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti adalah seperti hubungan antara kaum Melayu, Cina dan India yang tinggal dalam negara yang sama. Perpaduan etnisiti dalam Malaysia adalah sangat penting untuk menghindari kejadian 13 Mei 1969 yang melibatkan pertumpahan darah. Dengan ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar kerajaan seperti dasar perpaduan negara. Salah satu strategi dalam dasar ini menyatakan cara untuk mengukuhkan kesepaduan etnisiti adalah peranan semua termasuk individu, masyarakat, kerajaan, swasta dan juga NGO. Dengan cara mendedahkan pemahaman dan penghayatan etnik yang lain untuk membuka ruang komunikasi, menggalakkan percampuran, meningkatkan kesedaran dan juga menyediakan suasana yang kondusif tentang kepelbagaian. Dan terakhir sekali, kesepaduan sosial juga terbentuk daripada perpaduan dalam aspek agama. Dalam Malaysia, rakyatnya menganut pelbagai agama seperti Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan Sikh. Oleh itu, kerajaan memainkan peranan sebagai sebuah medium dengan cara membina rumah solat mengikut agama itu tersendiri. Contohnya church, masjid dan juga lain-lain. Dan contohnya pihak kerajaan berkelakuan berat sebelah dengan agama lain, contohnya membina rumah solat untuk agama Islam sahaja, ini akan menaikkan marah penganut yang lain dan akan tercetusnya perbalahan. Jika rakyat diberi kebebasan untuk menganuti agama yang mereka percaya, mereka tidak akan rasa dipaksa dan dapat hidup harmoni bersama agama yang lain. Saya akan membentangkan mengenai penyatu paduan. Konsep-konsep asas dalam penyatu paduan yang terdiri daripada diskriminasi, stereotip, prejudice, ras dan juga etnik. Saya akan membentangkan mengenai ras dan juga etnik. Pertama sekali etnik. Etnik merujuk kepada sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama ataupun hampir seragam. Biasanya faktor yang membentuk kumpulan etnik ini termasuklah seperti mempunyai sejarah yang sama dan juga mempunyai wilayah yang sama. Dalam kata lain, etnik merujuk kepada kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh, etnik Bajau. Etnik Bajau mempunyai ciri-ciri budaya mereka sendiri. Mereka mempunyai bahasa mereka sendiri. Begitu juga dengan etnik yang lain yang ada di Sabah misalnya, seperti etnik Kadazan Dusun dan juga yang lain-lain. Etnik terbahagi kepada dua, yaitu ethnicity dan juga etnosentrisme. Ethnicity ini merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu, di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah. Mereka merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan juga tingkah laku yang sama. Manakala etnosentrisme merujuk kepada kepercayaan ataupun rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa mereka berasa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok etnik yang lain. Etnik ini terbahagi kepada dua, ethnicity dan juga etnosentrisme. Ethnicity rasa kekitaan, manakala etnosentrisme kepercayaan ataupun rasa bangga dan etnik sesebuah etnik tersebut, di mana mereka merasa etnik mereka jauh lebih baik berbanding etnik yang lain. Kemudian ras merujuk kepada kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal seperti warna kulit ataupun
paras rupa. Dan ras terbahagi kepada dua, iaitu tahap individu dan juga tahap institusi. Tahap individu, sikap individu itu sendiri ataupun kepercayaan individu itu, dan juga tahap institusi biasanya merujuk kepada dasar institusi itu. Seterusnya, rasisme. Rasisme merupakan suatu pandangan ataupun kepercayaan negatif sesebuah kelompok etnik terhadap kelompok etnik yang lain dan ditunjukkan secara terbuka. Maksudnya, rasisme ini suatu pandangan ataupun kepercayaan yang tidak baik, negatif terhadap kelompok yang lain. Selalunya rasisme berlaku berdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata. Kes rasisme ini berlaku dalam pelbagai cara yang melibatkan prejudis, diskriminasi dan kebencian disebabkan oleh warna kulit, etnik dan tempat kelahiran seseorang. Sebagai contoh, seorang individu berasal daripada sebuah pedalaman dan sebuah individu yang lain mempunyai kepercayaan ataupun pandangan negatif terhadap individu yang berasal daripada pedalaman tersebut. Biasanya, rasisme ini juga berlaku bukan sahaja dalam bentuk keganasan, tetapi juga melalui verbal seperti gurauan kasar ataupun ejekan. Misalnya seperti contoh tadi, seorang individu berasal daripada pedalaman dan individu lain itu mengejek, rendahkan seseorang itu hanya disebabkan dia berasal daripada pedalaman yang jauh. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan konsep prejudis. Apakah itu prejudis? Prejudis adalah sifat ataupun tanggapan yang lazimnya bersifat negatif terhadap sesuatu kumpulan manusia ataupun ras yang berlainan ataupun sifat yang dibentuk oleh generalisasi yang tidak rasional hanya kerana kumpulan tersebut mempunyai kualiti yang tertentu. Dan selalunya tanggapan prejudis ini tidak dapat dipercayai kerana ia berasaskan maklumat yang tidak jelas, tepat dan mencukupi. Kerana maklumat tersebut disalurkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Dan ini mudah dilihat melalui persaingan dalam politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Contohnya, politik prejudis dalam kaum dan agama seringkali dikaitkan dalam hal ehwal politik. Dan benda tersebut selalu memecah belahkan masyarakat majmuk di negara Malaysia hanya kerana mempunyai kelainan fahaman dalam politik. Dan ini selalu berlaku semasa pengundian rakyat. Tidak lupa juga, golongan feminisme wujud adalah kerana pandangan prejudis oleh sesetengah orang yang menyatakan bahawa wanita hanya perlu berada di rumah, di dapur untuk memasak dan tidak perlu bekerja. Sesetengah, bukan semua. Tetapi inilah juga salah satu contoh yang kita dapat kaitkan di mana stigma negatif terhadap wanita bekerja hanya di dapur dan bukannya di alam pekerjaan masih wujud sehingga sekarang. Seterusnya, kita teruskan dengan konsep stereotip. Stereotip pula bermaksud kenyataan umum tentang sesuatu kumpulan etnik ataupun kumpulan manusia. Ia tentang gambaran berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik dan buruk yang ditujukan khas kepada kumpulan etnik tersebut dan kumpulan manusia tersebut. Dan selalunya, stereotip juga dikatakan sebagai pandangan rendah yang berteraskan interaksi dan semangat perkauman, yang mana kita boleh kaitkan dengan kaum Cina dan kaum Melayu, di mana masih ada kes sehingga kini, contohnya kes rusuhan Loyat 2015. Dan antara faktor berlakunya stereotip adalah tidak lain tidak bukan kelainan fahaman dalam agama dan kepercayaan, berlainan kaum, politik, dan sebagainya. Contohnya, stereotip gender tentang wanita dalam hal ehwal politik. Kebanyakan menganggap bahawa hanya lelaki yang dapat memikul tanggungjawab sebagai menteri. Segelintirnya tidak. Tetapi yang berfikir bahawa hanya golongan lelaki yang layak memikul tanggungjawab sedemikian juga termasuklah golongan wanita.
Ini karena sesetengah mereka merasakan mereka tidak layak untuk memikul tanggung jawab sebesar tersebut. Ini juga kian ketara karena hasil dapatan dalam negara Malaysia adalah jurang gender terbesar dapat dibuktikan dalam domain penglibatan wanita dalam politik yang mana mencatatkan skor terendah iaitu 0.10 yang menunjukkan golongan wanita masih jauh ketinggalan berbanding lelaki. Ini juga salah satu contoh stereotip yaitu stereotip gender kerana stereotip gender lah kurangnya penglibatan wanita dalam pelbagai sektor terutamanya ekonomi dan juga politik. Manakala diskriminasi pula bermaksud satu proses apabila ahli sesuatu kumpulan atau kategori dalam masyarakat dinafikan hak untuk mendapatkan layanan yang saksama dari segi undang-undang dan hak untuk menikmati manfaat sosial yang lain. Diskriminasi selalunya berlaku apabila wujudnya prejudis dan juga stereotip. Paling senang untuk kita kaitkan adalah diskriminasi dalam perkauman. Contohnya, kaum Cina. Ramai orang Cina bertegas mengatakan bahawa kaum Cina sukar untuk memasuki universiti awam hanya kerana mereka bangsa Cina. Manakala kaum Melayu senang-senang memasuki universiti awam. Kaum Cina mempertikaikan hak mereka diperlekehkan, manakala kaum Melayu pula mempertahankan sistem kuota dan hak mereka sebagai orang Melayu. Sifat menunding jari dan mempersalahkan satu sama lain dalam perkauman ini perlulah dihentikan kerana ia akan mencetuskan tragedi seumpama peristiwa 13 Mei 1969. Jadi di sini kita dapat lihat perbezaan prejudis, stereotip dan juga diskriminasi. Prejudis merupakan kepercayaan dan perasaan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik yang lain dan lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka. Manakala stereotip merupakan kenyataan yang umum yang mana dia boleh menjadi negatif ataupun positif terhadap sesuatu kumpulan etnik dan juga perbuatan membanding bezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri etnik semata-mata. Dan diskriminasi pula merupakan perbuatan membanding bezakan seseorang individu ataupun sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri etnik. Namun yang paling pasti, stereotip, prejudis dan juga diskriminasi berkait rapat antara satu dengan yang lain. Seterusnya kita akan membincangkan tentang etos nasional. Etos nasional dapat dijelaskan sebagai ciri-ciri untuk masyarakat setempat yang mengikat seorang individu dengan individu yang lain dan mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, kepercayaan dan identiti bersama. Dengan adanya etos nasional dalam diri sesebuah individu, ianya dapat menggambarkan tentang sentimen kenegaraan yang berpaksikan kepada platform nasional. Kesimpulannya, usaha ke arah untuk terus memperkasa jati diri dalam kalangan golongan belia perlulah dilaksanakan daripada masa ke semasa kerana golongan belia ini akan menjadi tunjang negara kepada masa hadapan. Terutamanya, aspek pembinaan etos nasional perlulah dititik beratkan kerana ianya merupakan satu elemen yang akan menjadi teras utama dalam usaha pembentukan jati diri dalam kalangan individu dan juga masyarakat.